masih tak ada lagi check out daripada bilik tersebut, bilik apa ni, bilik guest tadilah. Kisah-kisah dalam channel ni merupakan hasil carian daripada pelbagai jenis sumber. Tidak dapat dipastikan kesahihan cerita tersebut. Cuma cerita mana yang saya baca dan saya rasa menarik, saya akan ceritakan semula di dalam channel ni. Diharapkan empu semua terhibur dengan cerita dari saya. Assalamualaikum, selamat malam dan terima kasih. Sekarang ni empu semua sedang menonton kisah seram santai daripada Zeksu Channel. Kepada sesiapa yang belum subscribe bagi channel ni, empu bolehlah tekan butang subscribe yang ada kat bawah yang mananya dah subscribe dan hit bell notification. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Untuk kisah seram santai episod ke-8 malam ni bertajuk Hotel Terbengkalai. Kisah malam ni lebih kepada perkongsian sebuah hotel yang terbengkalai, dan hotel ni mempunyai kisah seram dan misterinya tersendiri. Uniknya hotel ni merupakan bekas bangunan ataupun orang kata apa, kediaman singgah bagi pegawai British yang pernah menjajah tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Dan hotel ni dia mengekalkan rekod bentuk bangunan daripada British. Pada September 1972, Kerajaan Negeri Perak mengambil alih bangunan tersebut dan dijadikan hotel bajet. Okey, hotel yang saya maksudkan ni nama dia The Casuarina Inn yang terletak di Taman Tasik Taiping, Negeri Perak. Okey, kisah seram dan misteri tentang hotel ni tersebar melalui penceritaan dari mulut ke mulut dan juga pengalaman yang diceritakan oleh pengunjung yang pernah menginap dekat hotel tersebut dan pengalaman yang pernah dialami oleh pekerja hotel tersebut. Okey, contohnya salah satu pengalaman ataupun kisah tentang hotel ni di mana diceritakan oleh seseorang yang melakukan aktiviti paranormal. Kiranya dia pergi buat aktiviti paranormal dekat hotel tersebut. Dia buat aktiviti tu masa hotel tu dah ditutup, dah tak buka, dah tak buat operasi lagi. Okay, pada malam dia berada kat situ, pada masa tu dia sedang membaca Al-Quran. Asalnya dia pergi seorang-seorang sebab dia boring, tak tahu nak buat apa, dia pun baca Al-Quran. Sedang asyik dia membaca, tiba-tiba dia perasan ada satu kelibat melintah dekat depan dia. Dia tak hiraukan dengan kelibat tersebut, dia teruskan membaca sehinggalah sampai satu tahap dia macam dengar sesuatu daripada tingkat atas, dan dengan tidak semena-mena bahu dia seolah-olah ditepuk oleh seseorang. Kemudian dia berhenti mengaji dan dia bangun untuk ke tingkat atas. Dia nak tengok ada apa kat situ. Masa dia berjalan nak pergi tingkat atas, tiba-tiba dia ternampak lagi sekali bayangan yang melintah kat depan dia tadi. Dia ikut bayangan tu, kemudian bayangan tersebut bawa dia ke satu ruangan kosong. Maksudnya tak ada apa kat ruangan tu, kemudian bayangan tadi hilang. Dan si yang buat aktiviti paranormal ni lah, dia pun periksa di setiap sudut ruangan tersebut, tak ada apa-apa yang pelik ataupun yang aneh. Dan dia pun nak keluar daripada ruangan tadi. Malangnya dia tak boleh keluar sebab dia tak jumpa jalan keluar. Dia pusing, pimai tangtu juga. Sampailah dia penat, dia rasa letih, dia mengantuk dan dia tidur kat situ. Kira dia tertidur. Dan bila dia bangun di siang hari, dia sudah berada di luar hotel. Dia berada kat luar. Dan barang-barang dia seolah-olah dicampak dari atas. Okey, itu salah satu pengalaman yang diceritakan tentang hotel tersebut. Dan satu lagi pengalaman yang diceritakan oleh bekas pekerja hotel tersebut, yang sekarang ni dia dah level pakcik. Masa dia bekerja tu dia muda lagi, dan sekarang ni dia dah level pakcik. Dia ceritakan balik, mengikut artikel yang saya baca, pakcik ni dulunya dia merupakan seorang yang bekerja di bahagian menyambut tetamu, kita panggil reception. Dan dia cakap bunyi loceng secara tiba-tiba tu perkara biasa bagi dia.
kan biasanya dekat meja reception akan ada satu loceng untuk pengunjung tekan loceng tu kalau kalau reception tu kosong, tak ada orang, dia cuma perlu tekan loceng tu untuk panggil reception. Jadi bunyi loceng tu dah menjadi perkara biasa bagi dia, sehinggalah terjadi satu kejadian yang menyebabkan dia buat keputusan untuk berhenti bekerja dan tak sanggup lagi bekerja kat hotel tu. Di mana pada suatu hari dia didatangi oleh sebuah keluarga yang nak check in kat hotel tersebut. Masa tu dia tengok keluarga ni pelik, lain macam. Dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena dengan keluarga ni. Tapi dia tak hiraukan semua tu. Dia suh macam biasa. Kemudian dia bagi satu bilik dekat keluarga tersebut. Selang beberapa jam, dia terima satu panggilan daripada keluarga tadi. Keluarga tu dia pesan makanan dalam kuantiti yang sangat banyak. Dan dia pesan tinggalkan saja depan pintu. Sebelum lepas pada letak depan pintu, sebelum lalu ketuk pintu sebagai tanda ada orang dah letak makanan kat depan pintu. Okey, yang lebih anehnya lagi, tetamu tu sepatutnya dia cuma booking ataupun check in untuk 2 hari. Tapi pada hari ketiga masih tak ada lagi check out daripada bilik tersebut. Kalau dia nak extend pun dia mesti bagi tahu reception ni, dia tak cakap apa. Dan kawan kepada pakcik tadi, bukan dia lah, kawan kepada dia diarahkan untuk pergi check. Dan dia pergi check, dia ketuk pintu bilik, ketuk, tak ada jawapan. Sampai dia buat keputusan untuk buka lock, untuk buka pintu menggunakan kunci pendua yang ada kat dia. Bila mana dia buka pintu, dia tengok dalam bilik hotel tu kosong, tak ada orang. Dan yang anehnya lagi, kipas, aircon, TV, lampu terbuka, seolah-olah ada orang sedang menggunakan bilik tersebut. Dan bila diorang cek balik dalam sistem, data tentang gas bilik tersebut hilang, tak ada. Kira bilik tu tak pernah di-check in oleh sesiapa dalam tempoh 2 hari, 3 hari yang lepas. Jadi lepas daripada kejadian tu, pakcik tadi dia buat keputusan untuk berhenti. Dia dah tak sanggup lagi dah nak kerja kat situ. Okey, mengikut artikel yang saya baca ni, dia kata ada banyak lagi pengalaman yang pernah terjadi dekat pengunjung dan pekerja hotel tersebut, tapi dia tak ceritakan, dia cuma cerita 2 ni saja. Dan dikatakan kejadian misteri ataupun pengalaman misteri yang terjadi dekat pengunjung dan pekerja hotel tu mula tersebar, menyebabkan hotel tersebut makin kurang pengunjung, sehinggalah pada satu tahap pihak pengurusan buat keputusan untuk tutup hotel tersebut sebab diorang dah tak mampu lagi nak tanggung kos pengurusan. Hotel berkenaan ditutup pada Disember tahun 2020. Pada Disember tahun 2010. Mana kata dah 11 tahun dah hotel tu ditutup. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat untuk merasai sendiri pengalaman seram dekat hotel tu, boleh pergi melawat dekat hotel apa tadi? Hotel de Suarina Inn di Hotel de Casuarina Inn yang terletak di Taman Tasik Taiping, negeri Perak. Buat masa sekarang ni tak boleh pergi lagi sebab negara kita sekarang ni PKP. Jadi bila dah habis tempoh PKP, bolehlah pergi melawat dan rasai sendiri pengalaman seram yang ada kat hotel tu. Okey, sampai situ saja penceritaan saya untuk malam ni. Kalau hampa suka dengan video-video dari saya, jangan lupa like, komen, share, dan juga jangan lupa untuk ajak kawan-kawan hampa tengok video ni dan pakat subscribe ramai-ramai. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum.